A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah kerana sekali lagi telah memberikan kita peluang untuk mengikuti tazkirah zuhur pada setiap hari Rabu yang bertemakan doa-doa di dalam Al-Quran. Jadi doa yang akan dikongsikan pada kali ini dipetik daripada juz yang ketiga, ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, menerusi ayat 286 ini, insya-Allah saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Okay, di mana bahagian pertama dan kedua akan saya huraikan pada hari ini, dan seterusnya bahagian yang ketiga akan dihuraikan pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik, secara dasarnya ayat ini mengandungi doa-doa yang diucapkan oleh para mukmin terdahulu yang sangat merisaukan pengabdian diri mereka kepada Allah. Okay, mereka ini sangat menyesali kesalahan dan kelemahan diri. Mereka ini sangat gentar dengan azab Allah. Okay, dan kemudiannya Allah merakamkan doa-doa mereka ini di dalam Al-Quran untuk kita hamba-hamba Allah sama-sama mengamalkannya, mengambil manfaat daripadanya. Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama doa ini. Okey, doanya adalah Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Jadi doa rangkap pertama doa ini lebih kepada pengakuan kelemahan diri kita, kesedaran diri yang sentiasa melakukan kesalahan, kesedaran diri yang sentiasa leka, tapi dalam masa yang sama sangat takut dengan balasan dan juga siksaan Allah. Ada 2 sifat, okay, 2 sifat yang sangat sinonim dengan manusia. Sifat yang pertama adalah manusia ini seringkali
melakukan kesalahan. Okey, sifat yang kedua pula adalah manusia seorang yang pelupa. Al-insanu nisyan. Okey, manusia itu sifatnya adalah pelupa. Baik. Jadi daripada kedua-dua sifat ini, okay, dua sifat yang sememangnya menjadi fitrah manusia, sifat-sifat inilah yang akan sentiasa mengongkong tindak tanduk manusia. Okay? Tetapi kita perlu ingat, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, perlu sentiasa memohon kemaafan dan juga keampunan kepada Allah. Okay? Bukannya berasa bangga ataupun bermegah-megah apabila kita melakukan kesalahan. Macam bila kita dah melakukan dosa, kita dah buat salah, sepatutnya kita sebagai seorang manusia yang memang kita tahu kita akan selalu buat salah kerana kita ni lupa, leka, lalai. Sepatutnya bila dah buat salah tu perlu cepat-cepat sedar. Kita perlu sedar dan terus memohon ampun kepada Allah. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan kerana tersalah, terlupa dan juga sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Okey. Apa yang Rasulullah nak sampaikan pada kita adalah Allah, okay, yang menciptakan kita, akan sentiasa memberikan kemaafan kepada hamba-hamba dia. Okey, jadi ini maksudnya Rasulullah memberikan pada kita jaminan, okay, jaminan Allah yang Allah akan memaafkan dan memperkenankan doa-doa hamba-Nya yang bertaubat dan juga kembali kepada Allah. Okey. Jadi yang perlu kita fahami di sini, okay, keywordnya adalah bertaubat dan kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyesali kesalahan kita. Dan juga kita memohon ampun kepada Allah. Okey, boleh ya? Jelas ya untuk rangkap pertama doa ini? Okey, jadi selesai bahagian pertama doa, kita masuk pula kepada bahagian kedua. Okey. Bahagian kedua doa yang akan saya bacakan nanti adalah doa yang dibacakan selepas kaum muslimin melihat perjalanan umat-umat sebelum mereka yang sama pada awalnya menerima agama Allah. Okay, tetapi Allah memberikan mereka sesuatu bebanan yang berat. Okay, Allah memberikan kepada mereka balasan dengan dengan mewajibkan mereka ini melakukan sesuatu yang sangat sukar, okay, sesuatu yang sangat berat sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Okay. Saya bacakan dulu doanya. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Baik, menerusi rangkap doa ini, ada beberapa penceritaan yang berbeza. Cuma saya akan bawakan dua contoh sahaja. Okay, saya akan bawakan dua keadaan
tentang bagaimana Allah menghukum umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, keadaan yang pertama, ketika Bani Israel melakukan perbuatan-perbuatan yang menderhakai dan mengingkari suruhan Allah, Allah membebankan mereka dengan mengharamkan sesetengah makanan yang baik dan lazat. Okay, jadi maksudnya makanan yang baik dan lazat pada ketika itu adalah dikirakan sebagai makanan yang sangat masyhur pada zaman tersebut. Okay, sebab itu Allah mengharamkan mereka daripada memakannya. Baik, hal ini digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 146. Okay, maksudnya kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari lembu dan kambing pula, kami haramkan kepada mereka lemak, kecuali lemak yang melekat di punggung atau di perut atau di usus, ataupun yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kami maha benar. Baik, kita pergi pula kepada keadaan kedua, ketika Allah membebankan mereka ini dengan mewajibkan mereka membunuh diri kerana untuk menebus dosa mereka yang telah menyembah patung anak lembu. Okey. Kisahnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 54. Maksudnya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik pada sisi Allah. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang." Baik, daripada kedua-dua keadaan ini, ia sedikit sebanyak memberi kita gambaran bagaimana cara untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka pada zaman tersebut. Okay? Cara-caranya adalah dengan dibebankan kepada mereka, ke atas mereka, sesuatu yang sangat berat. Okey, sekarang kita bayangkan pula jika kita yang dihukum begitu. Okey, saya bagi contoh. Saya boleh katakan untuk kita pada zaman sekarang, benda yang paling penting adalah handphone. Okey, sebab dalam handphone kita tu ada pelbagai perkara-perkara penting yang kita dah simpanlah dalam tu kan. Okey. Jadi katakanlah kalau kita ni lambat solat. Okey. Hukumnya kita kena buang terus handphone tu. Kita dah tak boleh langsung pakai handphone tu. Sebab kalau kita tak buat begitu, kita dosa. Jadi hukuman untuk menebus kesalahan kita yang melambatkan solat tu adalah dengan tidak boleh menggunakan handphone. Okey. Jadi itu baru contoh, itu baru hukum untuk orang yang sengaja melambatkan solat. Jadi bayangkan kalau kita terus tak solat. Jadi hukumannya pasti lebih berat lah kan. Okay, jadi kita relatekanlah dengan yang tadi. Bila mana
Allah membebankan mereka dengan mengharamkan makanan-makanan yang lazat pada ketika itu, okay, kerana untuk menebuskan kesalahan mereka. Okay, jadi kita perlu sama-sama muhasabah dan cuba letakkan diri kita pada situasi tersebut. Baru kita ni akan lebih menghayati pada kisah-kisah yang diberikan. Baik, kita kembali kepada tajuk. Jadi, sebab itulah kaum muslimin terdahulu, mereka ni bersungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya mereka tidak dibebankan seperti mana kaum-kaum terdahulu, seperti mana kaum-kaum sebelum mereka. Kemudian atas rahmat Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, Allah mengutuskan Nabi Muhammad untuk menghapuskan bebanan-bebanan yang berat tadi. Jadi subhanallah lah, kita sangat beruntung ya, menjadi salah seorang umat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru saya selalu ingatkan, kita ni, maksudnya bila saya katakan tadi kita beruntung kerana menjadi umat Nabi, umat Rasulullah. Jadi bila setiap kali kita sedar yang kita ni melakukan kesalahan ataupun kita tahu kita dah berdosa, jangan berat mulut untuk terus beristighfar. Okay? Jangan tangguh untuk meminta ampun kepada Allah. Kerana itulah kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Cara untuk menghapuskan dosa adalah hanya dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kita perlu bersyukurlah. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur kita tu, kita perlu bersungguh-sungguh meminta ampun. Kerana itulah sahaja cara-cara untuk Allah hapuskan dosa kita. Kiranya Islam ini adalah agama yang sangat mudah, sangat lembut dan sangat sesuai dengan fitrah manusia. Sebabnya apa yang Allah kata dalam surah Al-A'la ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Jadi Rasulullah dah sampaikan pada kita suatu agama yang Allah sediakan yang mudah untuk kita. Jadi kenapa kita tak menghargai dan cuba sehabis baik untuk menggunakan cara dan agama yang Allah dah sediakan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah sampai di sini saja dulu perkongsian untuk hari ini. Okay, dan insya-Allah kita akan sambung bahagian yang ketiga pada minggu hadapan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberi 1001 manfaat pada diri kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.